Baiklah saudara penonton, kepada anda yang masih terus bersama kami, terima kasih diucapkan. Kepada yang baru sahaja bersama-sama kami, Forum Perdana Islam membawakan secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam Selangor membincangkan tentang talian hayat, talian akhirat. Baiklah, telah banyak kita bincangkan daripada awal tadi sehinggalah setengah jam ini dengan pelbagai ilmu dan maklumat dikongsikan kepada kita. Banyak juga cadangan-cadangan yang telah dikemukakan kepada kita. InsyaAllah, mudah-mudahan forum pada malam ini akan memberikan satu kesedaran kepada masyarakat, kepada individu ataupun syarikat korporat untuk sama-sama membangunkan wakaf ini sebagai elemen yang penting dalam membangunkan ekonomi umat Islam. Baik, saudara penonton, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kerana kita juga akan berkongsi persoalan ataupun pandangan daripada penonton-penonton yang hadir di Auditorium MBSA ini, apa kata kita lihat dulu paparan sekilas yang disediakan oleh penerbit. Silakan. Sorry Cik Fazal, lambat sikit lah. Okey, tak ada apa lah. Bagus lah. Ni yang tanah mau jual. Ni yang tanah mau jual kan. Ya, tapi itu sebelah sudah semak lah, tapi sebelah sini sudah saya kasih bikin lah. Oh, okey. Saya dapat you punya number daripada kawan saya juga. Kawan you jugalah. Dia kata Cik Fazal mau jual tanah kan. Jadi saya pun kontak Cik Fazal mau tengok tanah lah kan. Ni berapa besar you? Tak tahulah, ini dulu arwah ayah saya punya lah. Tapi itu cerita lama lah, sudah tinggal punya lah kan. Apalah kan. Ini mau bikin projek apa kan? Saya ada projek sikit lah mau buat, mau bikin kan. Tapi mau tengok tanah jugalah apa macam kan. Tapi Cik Fazal mesti ada untung punya mah. Tak ada rugi punya jual ni tanah punya. Untung memang saya mau jadi kaya lah. Saya mau pakai wang sekarang, mau jadi kaya. Mesti boleh kaya punya mah. You jual ni tanah, value sekarang pun sudah tinggi kan. Tapi you jual ni tanah, you pun boleh tukar ni motor kapcai pakai kereta besar punya. You punya wife pun banyak untung. Macam mana kita mau bincang lagi ni? Ini macam jumpa saya dekat kedai alang. Kita minum-minum. Saya belanja tak apa mat. Tak ada rugi punya belanja you punya. Lagi okay lah. Islam pun kata pahala lebih kan. Okeylah. So, you balik angkat you punya grant, angkat you punya dokumen semua, kita bincang sana. Lagi senang cerita, boleh cerita panjang sama you. Okeylah, sekarang saya balik angkat geran lah. You tunggu sana lah. Okeylah. Kita jumpa sana. Okey, terima kasih. Okey, Cik Fazal. Okey. Assalamualaikum. Salam. Awak yang cucuk-cucuk bunga ni buat apa? Awak pergi ambil geran tanah saya lagi bagus tak? Geran tanah yang mana abang ni? Tanah arwah ayah yang hujung kampung tu. Awak pergi ambil je, awak banyak-banyak tanya. Tanah tu abang nak jual? Tanah tu kan arwah ayah dah wakafkan untuk buat rumah anak yatim. Jangan cakap banyak lagi boleh tak? Awak pergi ambil je. Ini kan amanah arwah. Tergamak kan abang nak jual tanah tu? Awak ni membebek lah. Tanah tu tak ada hitam putih pun dan tak ada bukti yang arwah ayah dah wakafkan tanah tu. Sekarang ni arwah cakap mulut je, kita je tahu. Ke awak nak semua orang kampung tahu tanah tu dah diwakafkan? Awak pergi ambil je. Saya betul cakap apa lagi bang? Abang kena ingat, itu amanah arwah. Abang kena ingat juga, tanah yang telah diwakafkan menjadi hak milik Allah. Ya, awak tak payah berceramah boleh tak kat sini? Sekarang ni awak pergi ambil je. Biar saya yang cocok bunga ni tau. Awak pergi ambil je lah. Saya bukan nak berceramah bang, tapi abang jangan ingat nak kaya sekarang je. Nanti esok lusa yang merana anak cucu kita. Malas lah saya dengan awak ni. Baik, itu tadi saudara penonton paparan sekilas. Ustaz Kazim, itu tauke Cina, saya macam pernah jumpa sama dia lah. Sebab dia pun pernah jumpa sama saya. Selalu jumpa. Ini pusing-pusing punya orang. Pusing-pusing itu tang itu juga ya.
Baik, saudara penonton, itulah ya Tan Sri dan Doktor realiti yang berlaku dalam masyarakat kita yang mungkin berlaku kepada penonton yang sedang melihat forum pada malam ini. Bagaimanakah harta yang telah diwasiatkan ataupun telah diwakafkan akhirnya apabila sampai ke anak cucu mereka cuba untuk menipu ataupun untuk merampas perkara yang telah pun diniatkan itu. Dan juga banyak rakan-rakan kita di laman muka buku ini juga menyatakan tentang perkara yang sama. Contoh ya, Zul Aiman, salam Ustaz dan bersama ahli panel, salam. Bagaimana hukum wakaf harta yang telah diwakafkan dan apabila meninggal si pewakaf, waris dengan niat mengambil balik harta tersebut dengan pelbagai alasan. Ini juga situasi yang berlaku. Tapi sebelum ketiga ahli panel memberikan jawapannya, elok kita bersama dengan penonton di auditorium MBSA ini untuk bertanya ataupun berkongsi pandangan bersama-sama kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Nur Azrin daripada Majlis Bandaraya Shah Alam. Berdasarkan tadi tayangan video tadi, saya nak bertanya, bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan konflik perebutan harta yang telah diwakafkan oleh generasi terdahulu tetapi tanpa perjanjian bertulis yang akhirnya dituntut oleh generasi masa kini. Itu je. Sekian, terima kasih. Ni puan tanya ni, puan berhadapan dengan situasi tu ke? Ke ada saudara mara ke kawan-kawan ke? Saya tanya bagi pihak kawan. Bagi pihak kawan ya. Nanti kawan mesti bagi 10% tu kan? Baik, terima kasih atas persoalan tadi. Tuan-tuan, puan-puan ya, jelas soalan yang telah dikemukakan kepada forum perdana pada malam ini sama dengan paparan sekilas tadi. Memang Tauke Cina tu betul-betul hebat dia. Sampai boleh cakap pasal pahala Ustaz Kazim memang dia lah. Baik, ini untuk menjawab persoalan ini saya minta Ustaz Kazim lah memberikan jawapan dan penjelasan. Memang yelah kita memang berlaku ya. Dah wakaf tapi tak ada hitam putih, anak cucu menuntut sampai ke mahkamah. Silakan Ustaz. Baik, bila kita tengok di sini ada 2-3 benda tentang konflik harta wakaf ini. Yang pertama, kadang-kadang kita mewakafkan harta yang bukan kita punya. Sedangkan syarat sah tu ialah harta tu milik kita, baru kita boleh wakafkan. Nombor 1. Jadi bila kita faham di situ, kadang-kadang kita wakafkan benda yang bukan kita punya lagi. Tak tahu siapa punya, kita kata aku wakaf. Ini bukan hak kita. Syaratnya yang pertama ialah wakaf. Sebab tu kalau kita tengok cerita 3 Abdul, umpamanya, kita tengok cerita 3 Abdul, yang P. Ramli duduk sedekah harta pak mertua dia. Tiba-tiba berjalan anak yatim dengan Tok Syekh dia. Duduk menyanyi lagu, tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. P. Ramli tanya, Tuan Syekh, apakah hajat Tuan Syekh? Saya ini membela anak-anak yatim. Sama lah. Kami memerlukan rumah-rumah anak yatim. Oh, kebetulan Tuan Syekh, bapak mertua saya nak mewakafkan hartanya. Kebetulan betul, anak-anak inilah rumah kita, tuan-tuan. Wah, harapnya tuan-tuan ni. Itu macam mana tuan-tuan? Maknanya kadang-kadang tidak betul wakafnya itu, sebab itu ada tuntutan yang lain. Tetapi jika ada wakaf yang betul, memang ayah dia wakaf, memang tok dia wakaf, memang nenek dia wakaf, memang mak bapak dia wakaf. Kita kena ingat dalam Quran, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyatu liwalidain wal aqrabin wal yatama. Sampailah habis di situ, haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Barang siapa yang mengubah sesuatu yang telah diwasiatkan oleh seseorang yang telah mati, siapa yang pi ubah, pandai-pandai pi tukar pula tuan-tuan, tunggu kata Allah, Allah turunkan satu azab yang keras kepada dia. Sebab itu dalam sekilas tadi, isteri dia kata, abang, mungkin sekarang kita tak susah, tapi anak cucu kita susah abang, dengan sebab kita telah membatalkan wakaf orang, telah menipu orang. Tuan-tuan, saya pergi satu tempat, dia ada satu masjid yang telah diwakafkan oleh tok nenek dia 70 tahun yang lepas. Kemudian dapat peruntukan daripada kerajaan untuk membina masjid yang baru. Bila dah dirobohkan masjid, nak pasang piling, nak buat apa semua, anak cucu datang tuntut. Kami tak tahu menau, ini tanah geran masih lagi tok nenek kami punya, sekarang kami tak izinkan untuk dia bina masjid. Maka orang tanya dekat mereka, kenapa tak bina? Kan selama ni ada masjid, kami dah semayang di sini berpuluh tahun. Dia kata dulu ada, sekarang tak ada.
Kejap ada, kejap tak ada. Sekarang kami nak ini tanah kami. Sekarang terhenti tuan-tuan. Bayangkan selama berpuluh-puluh tahun arwah ayah dia, arwah tok dia duduk dalam kubur, cerah kuburnya, luas kuburnya. Hari ni blackout. Menung hamba Allah tu, apa hal pula gelap ni? Supply tak ada ke? Tuan-tuan jangan main-main benda ni tuan-tuan, ini wakaf daripada orang. Bila sebut wakaf daripada orang, kalau kita tahu, kita sebagai anak, kita sebagai cucu, kita tahu hakikat tanah itu adalah tanah wakaf, kita tahu. Tapi kerana macam tadilah, ini banyak untung mah, ini banyak untung mah. Maka ini pahala mah. Jadi tuan-tuan, ini yang timbul masalah pada kita. Wang mengatasi segala-galanya. Ingat, ini adalah arwah punya tempat untuk diwakafkan. Dia dah sedekah banyak. Dia nak untuk habuan dia. Janganlah main-main dalam bab wakaf. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz Kazim. Satu penjelasan yang cukup jelas dan penting kepada kita. Bagaimanakah kita harus melaksanakan tanggungjawab untuk benar-benar melaksanakan wakaf itu tanpa ada penipuan dan juga penyelewengan. Inilah yang Bank Muamalat dengan kerjasama Peranan Wakaf Selangor, MBSN dan juga MAIS membawakan tajuk talian hayat, talian akhirat. Apabila kita mewakafkan harta ketika di dunia, ketika hayat lagi kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggal juga akan dapat pahala. Sebab itu kubur sentiasa ada lampu terang, tak ada gelap. Terima kasih Ustaz Kazim. Baiklah.